Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen esensi. Penurunan mendadak paras air di Sungai Muda kini menyebabkan LRA Sungai Dua tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang menjelaskan LRA tersebut tidak mampu menghasilkan 1,000 juta liter air sehari. Susulan itu, penduduk di sekitar seberang Perai Utara, seberang Perai Selatan, seberang Perai Tengah dan kawasan selatan Pulau Pinang berdepan gangguan bekalan air bermula hari ini sehingga Rabu. Seramai 670 petugas haji akan digerakkan ke Arab Saudi bagi menjayakan perjalanan operasi haji tahun ini. Mereka adalah petugas kebajikan, pasukan perubatan dan selebihnya agensi luar termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta pengamal media. Kumpulan pertama seramai 16 orang telah berlepas pada Jumaat dan hari ini seramai 160 petugas menyusul. Dalam itu, TH masih menunggu keputusan Kerajaan Arab Saudi berkaitan permohonan 10,000 kota tambahan jemaah haji Malaysia tahun ini. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan beri petanda jelas kerajaan stabil akan kekal sehingga PRU akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan perpaduan bersatu tinggalkan kekacauan, kerosakan lama dan bentuk Malaysia baharu berteraskan madani. Beliau turut selut komitmen 148 ahli parlimen, 19 parti politik yang sokong mewujudkan kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan bertekad kuasa dan kekayaan khazanah negara harus digunakan untuk membangun semula Malaysia agar muncul sebagai gergasi ekonomi baharu. Istilah geng perpaduan digunakan sebagai inisiatif menarik minat golongan muda bersama agenda perpaduan negara sekaligus menyasarkan golongan itu ikut serta bersama pemuda perpaduan. Inisiatif geng perpaduan atau GP ini bukti komitmen bukan sahaja dalam kalangan parti politik malah seluruh rakyat Malaysia. Komitmen serta usaha Perdana Menteri dalam menyelesaikan isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963 adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu dan diharapkan rakyat di Sabah dan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata agenda MA 63 perlu diselesaikan terutama berhubung aspirasi Sabah dan Sarawak. Pengendali syarikat penerbangan dan feri diminta tambah jumlah perjalanan ke Langkawi. Ia susulan penganjuran Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2023-523 pada minggu hadapan. Berdasarkan pengalaman penganjuran sebelum ini, Langkawi menerima jumlah pengunjung luar biasa sewaktu penganjuran 5. Dalam pada itu, kerja-kerja gerakan alur perjalanan laluan feri penumpang dari Kuala Perlis ke Langkawi juga telah selesai dilaksanakan mengikut jadual. Sekaligus tidak akan mengganggu perjalanan feri semasa penganjuran 5. Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara memberi tempoh sehingga 31 Disember ini kepada pemilik premis untuk membuat permohonan mendapatkan lesen mengedar tembakau atau keluaran tembakau tanpa dikenakan bayaran. Ketua pengarahnya berkata setakat ini hampir 60,000 premis yang dikenal pasti perlu dilesenkan. Setakat ini 6,000 lesen telah dikeluarkan sejak Januari. Seorang pengarah syarikat perkayuan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas tuduhan gagal mengemukakan penyata yang mempunyai pendapatan bercukai RM2 juta dalam tempoh 3 tahun bermula 2019. Tertuduh Goh Buncai, 58 tahun, membuat pengakuan tersebut di hadapan Magistrate Nur Asidah A. Rahman. Sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Jun dan lantikan peguam. Seorang lelaki maut manakala bakal tunangnya parah selepas terlibat dalam kemalangan di kilometer 105 Jalan Terengganu, Kuantan. Dalam kejadian kira-kira pukul 11 malam itu, Muhammad Alif Hafizuddin Samsul maut di tempat kejadian. Manakala bakal tunangnya Nur Arifah Iliana Azman cedera parah. Kemalangan dipercayai berlaku apabila sebuah MPV dari arah Dungun menghala ke Kemaman, hilang kawalan dan bertembung dengan kereta mangsa. Baik, di Sibu, 2 remaja lelaki yang dikuatiri
lemas selepas dihanyutkan air ketika berenang di sungai dekat Durin Bazar Sibu Jumaat lalu ditemukan pagi tadi. Operasi SAR dimulakan dengan kaedah pencarian di permukaan air seawal pukul 7 pagi dengan radius pencarian diperluas pada jarak 6 km dari lokasi mangsa lemas. Mayat mangsa pertama dijumpai orang awam bersama pasukan SAR pada pukul 7.35 pagi, manakala mangsa kedua pukul 8.15 pagi. Wanita tersepit di bahagian tempat duduk pemandu selepas melanggar belakang sebuah trailer dalam kejadian awal pagi tadi. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.50 pagi dan bergegas ke lokasi kemalangan di kilometer 35.2 Lebuh Raya Lingkaran Tengah 2 Kuala Lumpur. Mangsa berusia 20-an berjaya dikeluarkan pada pukul 5.11 pagi. Dalam insiden, mangsa memandu kereta Proton Saga melanggar belakang trailer yang diletakkan di bahu jalan. Baik saudara, Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani peringkat negeri Selangor sedang berlangsung malam ini. Kita langsung ke lokasi bersama wartawan Zanariah Zainal Abidin. Silakan. Baiklah, untuk gambaran terkini di Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani Negeri Selangor yang berlangsung di Taman Seri Gombak ini, di mana orang ramai telah mula hadir ke sini seawal pukul 6 petang tadi. Dijangkakan lebih 20,000 pengunjung akan hadir ke sini. Dan untuk makluman juga, 22 gerai disediakan dengan juadah yang disediakan adalah kambing golek, lemang, daun leret dan rendang Minang yang cukup popular bagi daerah Gombak ini. Dan istimewanya juga kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga barisan kabinet, selain daripada Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari. Dan pada malam ini juga akan berlangsungnya penyampaian duit raya yang bakal dinanti-nantikan oleh kanak-kanak yang hadir ke sini, dan juga penyanyi popular tanah air juga akan turut menghiburkan pengunjung di sini, antaranya Dato' M. Nasir dan juga Dayang Nur Faiza. Dan orang ramai yang ingin hadir ke sini boleh menggunakan perkhidmatan bas Selangor, iaitu di dua laluan, iaitu di Giant Batu Cave dan juga terminal bas Greenwood, bermula pukul 8 malam sehingga 11 malam nanti. Terdahulu pada 9 pagi tadi telah berlangsungnya program Rewan Sekampung melibatkan 300 penduduk setempat yang menghasilkan juadah kita Selangor. Dan kepada orang ramai di sekitar Gombak, jangan lupa datang beramai-ramai di Taman Seri Gombak ini bagi memeriahkan Rumah Terbuka pada malam ini. Untuk itu, kembali bersama rakan tugas. Silakan. Baik, terima kasih Zanariah di lokasi. Lebih 4,000 orang warga nelayan mengadakan perhimpunan aman berhubung projek Tambakan Laut Selatan Pulau Pinang PSI. Persatuan Nelayan Negeri Pulau Pinang Pen Mutiara akan menyerahkan memorandum bantahan projek tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. 894 peserta daripada 54 negara sertai Ironman 70.3 Desaru Coast dengan penyertaan teramai adalah dari Malaysia, melibatkan 275 atlet, dan pasangan adik-beradik muncul atlet pertama negara tamatkan perlumbaan hari ini. Asa Joy Chen merekodkan catatan masa 5 jam 3 minit 9 saat, manakala abangnya Daniel John Chen catat masa 5 jam 3 minit 44 saat. Atlet Australia Harry Sinclair muncul juara lelaki dengan catatan masa 4 jam 26 minit. Manakala peserta wanita Singapura Chu Ling juara wanita dengan rekod masa 4 jam 49 minit. 720 kanak-kanak daripada keluarga B40 disasar mengikuti latihan asas sukan renang melalui program kemahiran latihan asas sukan KLAS yang dilancarkan Kementerian Belia dan Sukan diharap dapat mengurangkan kadar kematian kanak-kanak akibat lemas. Sasaran tertumpu kepada kanak-kanak berusia 6 hingga 12 tahun. Ia antara cara mendedahkan aspek keselamatan kepada kanak-kanak. KLAS melibatkan 8 negeri antaranya Sabah, Sarawak, Johor dan Kedah. Penyampaian perkhidmatan secara digital sepenuhnya itu hasrat JPJ pada masa akan datang. Ia bagi menyalur perkhidmatan lebih lancar dan berkesan kepada masyarakat. Setakat ini inisiatif seperti pendigitalan lesen kenderaan motor ELKM dan lesen memandu Malaysia ELMM selaras pemajuan digitalisasi itu.
KPKT akan meneliti secara komprehensif bagi pengisian perjawatan sedia ada yang masih kosong serta mempertimbang untuk menambah jumlah keanggotaan JBPM. Ini termasuk elemen kebajikan seperti kajian semula skim bomba termasuk gaji dan allowance yang berkaitan. Ke arah itu, JBPM dan bahagian sumber manusia KPKT sedang meneliti kertas cadangan berkenaan sebelum dibawa kepada pihak JPA untuk pertimbangan dan kelulusan. Pasukan petugas khas ditubuh bagi mengekang masalah penyebaran berita palsu sewaktu pilihan raya negeri. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) bakal bekerjasama melalui pasukan tersebut. Selain berita palsu, pasukan tersebut juga berfungsi mengekang penyebaran hate speech. 40 rumah baru dan 170 rumah untuk dibaik pulih itu sasaran Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia pada tahun ini. Ketua pengarahnya berkata inisiatif melibatkan peruntukan RM5.74 juta dan menerima kerjasama syarikat perumahan negara berhad. Setakat ini 32 unit rumah baharu dengan 7 daripadanya telah siap dibina. Tempoh bagi menyiapkan sebuah rumah pula dalam 3 bulan. Anggota Angkatan Pertahanan Awam APM yang maut akibat dipatuk ular ketika petugas layak terima skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri di bawah pelan SPS Madani yang dibiayai penuh kerajaan. Syaruman tersebut sekaligus melayakkan warisnya mendapat faedah orang tanggungan FOT. Waris kepada arwah Lance Corporal Muhammad Idris Abdul Samad akan memperoleh bayaran pencen FOT berjumlah RM557 sebulan yang akan dibayar kepada ibu waris sehingga akhir hayat. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menerusi platform media sosialnya tidak pernah gagal mencipta pantun mengikut perkembangan semasa. Sepenuh Hari Ibu, DBP berkongsi pantun ringkas buat golongan ibu tercinta. Bukan setakat pantun, DBP juga aktif berkongsi peribahasa beserta maksudnya berkisarkan keadaan semasa melalui media sosial. Ia mendapat perhatian warganet yang terhibur dan turut mencipta pantun jawapan mahupun komentar di ruang komen. Israel dan Palestin bersetuju gencatan senjata yang diusahakan Mesir. Ia berkuat kuasa pada pukul 10 malam Sabtu selepas 5 hari seterusnya ketegangan sehingga meragut sekurang-kurangnya 34 rakyat Palestin dan seorang Israel. Pemimpin kanan Jihad Islam, Muhammad Al-Hindi mengesahkan persetujuan kumpulannya terhadap perjanjian itu dan memuji usaha Mesir. Kedua-dua pihak mematuhi gencatan senjata termasuk penamatan menyasarkan individu dan orang awam dengan serta-merta. Proses pengiraan undi sempena pilihan raya umum Thailand bermula selepas pusat mengundi ditutup sepenuhnya pada pukul 5 petang. Menurut media tempatan, pengundian berjalan lancar dan tiada sebarang insiden dilaporkan. Kira-kira 52 juta individu layak menunaikan tanggungjawab mereka. PRU kali ini menyaksikan persaingan sengit yang dijangka boleh mencetuskan pertukaran kerajaan buat kali pertama dalam tempoh hampir sedekat. SPR Thailand menjangkakan mengeluarkan 95% keputusan tidak rasmi menjelang 11 malam. Di Turki, rakyat negara itu mula menunaikan tanggungjawab masing-masing menerusi pilihan raya Presiden hari ini. Pilihan raya kali ini adalah paling penting dalam sejarah 100 tahun Turki moden. Adakah Recep Tayyip Erdogan mampu meneruskan pemerintahan? Pihak Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan jumlah keluar undi adalah tinggi dalam kalangan 64 juta pengundi berdaftar. Pada pilihan raya 2018, Erdogan menang 52.2% dengan lebih 86% keluar mengundi. Taufan mengokam badai pesisir pantai Bangladesh, Myanmar. Ini termasuk di Cox's Bazar yang menempatkan hampir 1 juta pelarian Rohingya dan Rakhine Myanmar. Ancaman taufan memaksa ratusan ribu penduduk berpindah ke tempat selamat. Taufan dengan kelajuan angin 210 km sejam itu boleh menyebabkan ombak setinggi 4 meter. Di Rakhine, 100 ribu rakyat telah berpindah sejak minggu lepas. Singapura mencatatkan suhu 37 darjah Celsius pada semalam sekaligus tertinggi dalam tempoh 40 tahun. Angka berkenaan adalah suhu maksimum harian tertinggi bagi bulan Mei. Ia turut menyamai catatan kali terakhir direkodkan pada 17 April 1983. Keadaan panas dan kering dijangka berterusan manakala hujan sekejap-sekejap diramal minggu depan.
Ringgit dijangka diniagakan dalam julat 4.46 hingga 4.47 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ringgit diunjur diniagakan rendah berbanding dolar Amerika berikutan ketidaktentuan siling hutang Amerika yang boleh membantu mengukuhkan dolar mereka. Dolar Amerika mungkin mendapat manfaat daripada statusnya sebagai aset selamat kerana pelabur cenderung mencari aset selamat semasa ekonomi tidak stabil. Secara mingguan, ringgit diniagakan rendah berbanding dolar Amerika pada 4.47 daripada 4.43 yang dicatatkan semasa minggu sebelumnya. Pasaran niaga harapan minyak sawit mentah MSM tempatan dijangka diniagakan rendah minggu depan. Ini berikutan prospek pengeluaran yang lebih tinggi pada Mei. Sebelum ini, Persatuan Pengilang Minyak Sawit Selatan Semenanjung memaklumkan pengeluaran pada 1 hingga 10 Mei lebih tinggi sebanyak 30% berbanding tempoh yang sama pada bulan lepas. Pengeluaran minyak sawit dijangka mencatat pemulihan kukuh pada Mei berikutan tempoh penunaian yang lebih panjang berbanding April kerana aktiviti itu tergendala ketika bulan Ramadan dan cuti umum Hari Raya Aidilfitri. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.